ataupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, dan dapat kita keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita sambung lagi pembacaan kita daripada kitab yang dah lama kita baca ni, iaitu pada muka surat berapa, tuan-tuan? 111. Dua sekali tuang je, tak banyaknya. 111 itu yang betul. Ketahui olehmu, betul? Ya, yang tu, okey. Saya pun agak air tu. Ketahui olehmu bahawasanya bagi orang yang tawakal itu 3 darjat, 3 peringkat, 3 kategori, 3 stage, 3 apa lagi? 3 tahap. Tak kira lah, tak kira ya, 3 apa-apa pun tak apa. Ada 3 darjat. Yang pertama, bahawa ia berjalan di dalam hutan dengan tiada sertanya bekal, padahal ia berpegang atas Allah Ta'ala, di dalam menguatkan akan dia, di dalam sabar ia atas berlapar, atau berpegang atas Allah Ta'ala yang mendatangkan rezekinya pada ketika ia lapar itu, atau ia berpegang atas Allah Ta'ala bahawa mendatangkan dia atas redha dengan mati jika tiada diperolehnya akan rezekinya itu. Dan inilah darjat tawakal yang lebih tinggi, dan iaitu darjat orang yang khawas. Jadi yang pertama apa dia? Macam orang pergi dalam hutan, tak ada mawa apa-apa bekalan, apa pun tak ada, ya, senapang pun tak ada, pistol pun tak ada. Jadi semata-mata dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia redha kalau mati pun matilah. Kalau Allah kata dia mati, matilah. Kalau Allah bagi rezeki, dia pun ambil lah rezeki itu. Jadi bergantung dia 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia dengan berlapar. Kemudian apa? Dia tahu Allah Ta'ala yang mendatangkan rezeki baginya pada ketika dia lapar itu, dan pegang dia akan Allah Ta'ala, redha dia dengan mati. Jika sekiranya Allah dah tentukan dia mati, dia redha dengan kematian itu. Ya, ini siapa yang apa macam ni? Seperti wali-wali Allah ini, yang pangkat ni ya. Orang cakap ni tak ada, orang yang ngajar ni tak ya. Orang yang dengar ni mungkinlah ada di antara tuan-tuan yang apa tu ya. Orang yang ngajar tak ada, dia bergantung kepada benda juga ya. Itu yang pertama, yang tinggi pangkatnya. Orang khawas tu artinya terpilih ya. Khas, kalau seorang khas, kalau banyak khawas. Macam puasa jugalah. Puasa yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas atau khususul khusus. Macam itulah juga. Terpilih daripada yang terpilih. Khawas tu terpilih lah. Yang kedua, bahawa ia duduk di dalam rumahnya, atau ia duduk di dalam masjid yang di dalam dusun, padahal ia meninggalkan segala sebab yang mendatangkan rezekinya, adalah ia semata-mata berpegang ke atas anugerah Allah Ta'ala yang mentadbir segala pekerjaan itu, padahal tiada ia mengharap akan rezekinya itu daripada manusia, dan adalah segala manusia itu iaitu sebab bagi menyampaikan pemberian Allah Ta'ala kepadanya, dan semata-mata hatinya berharap kepada Allah Ta'ala. Dan darjat ini kurang daripada darjat yang pertama itu, ya, dan juga daripada darjat yang ketiga, lebih daripada darjat yang ketiga, kurang daripada darjat yang pertama itu. Dan darjat yang ketiga ada lagi ya. Ini yang kedua tadi, iaitu macam orang dia tak ada kerja, apa tak ada kerjanya, cuma dia duduk dalam masjid. Bukan harap pada orangnya dalam masjid tu, dia berharap pada Allah yang membuka hati orang tu, kok mau bagi dia rezeki hari itu. Tapi dia tak ada berharap pada orang, berharap kepada Allah. Ya.
Ataupun berharap dia berada dalam dusun umpamanya, dia dekat dengan dusun, dia tak ada berharapkan buah-buahan dusun tu, dia berharap Allah yang menjatuhkan buah-buahan dusun itu, dan sebagainya ya. Jadi dia mengharap tu kepada Allah, bukan kepada benda, tak ada. Dia berpegang semata-mata atas anugerah Allah Ta'ala yang mentadbirkan segala pekerjaan itu, padahal tiada ia mengharap akan rezekinya itu daripada manusia, tak ada. Dia mengharap kepada Allah, dan adalah segala manusia itu iaitu sebab saja ya yang menyampaikan pemberian Allah Ta'ala kepadanya. Allah yang buka hati-hati mereka, Allah yang menentukan manusia itu nak bagi dia apa-apa perkaranya ya. Semua ketentuan dari Allah Ta'ala, tidak ada kena-mengena dengan manusia, tak ada kena-mengena dengan makhluk. Makhluk itu sendiri Allah yang menentukan nasib dia. Ini yang kedua ni, kurang sikit darjatnya daripada yang tadi, yang pertama tadi ya, kurang sikit. Tapi lebih daripada yang ketiga ni lah. Ini yang kedua ni kurang sikit daripada yang pertama. Yang pertama tadi langsung tak ada apa bekalan, langsung tak ada apa harapan, semata-mata dia berharap kepada Allah sahaja. Yang ketiga pula, yang ketiga, bahawa duduk ia di dalam dusun padahal mengusahai ia akan rezekinya. Ini kurang sikit lah. Dia duduk di dusun, dia beladang dah, dia nyangkul dah, dia nanam dah, dia ngalau burung dah, dia mubuh baja dah dia. Tapi at the end of the day, dia serahkan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala. Masih dalam sekitar tawakal lagi, tak keluar daripada sifat tawakal itu. Tapi kurang sikit lah, kerana dia ada usaha, ada tadbir, ada ikhtiar dan sebagainya. Yang pertama dia, yang kedua tu langsung tak ada apa ikhtiar, langsung tak ada apa tadbir ya. Dia serah bulat-bulat 100% kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Darjat yang ketiga, bahawa duduk dia dalam dusun padahal ia mengusahai akan rezekinya sekadar hajatnya juga, seperti yang tersebut di dalam ada kitab namanya Adabul Kasbi, qadar yang ketiga dahulu tadi ya, itu ya. Adabul Kasbi, adab-adab mencari rezeki. Qadar adab yang ketiga dahulu itu adalah usahanya, seperti yang demikian itu tiada menggugurkan akan dia daripada darjat tawakal. Dia usaha itu bukanlah maknanya dia dah keluar daripada tawakal, dah. Masih lagi ada sekitar tawakal tu, masih ada lagi dalam diri dia. Kerana dia tahu dia usaha bukan yang memberi bekal. Usaha tidak memberi bekal. Yang memberi bekal hanyalah Allah Ta'ala. Jadi yang itu, yang ketiga. Dan adalah usaha seperti yang demikian itu tiada menggugurkan akan dia daripada darjat tawakal. Dan adalah darjat ini kurang daripada darjat yang kedua itu. Ya. Kalau dalam kitab lain dia ada bagi 3 contoh juga. Yang pertama, macam orang ada kes mahkamah. Kes mahkamah. Jadi dia tak ada mengendalikan kes itu, cuma dia cari lawyer, kapal sing ke, kapal sing dah tak ada, cari lain kot ya, Sulaiman Abdullah ke, lagi kalau Perak ni tahu dah, Asmawi Alwi ke, cari lawyer. Jadi dia tak ada berbahas tentang kes itu, dia tak ada cerita apa, yang mengendalikan kes tu lawyer tu je. Jadi dia menyerahkan kesnya itu kepada lawyer. Yang ini tawakal tu rendah sikit martabat. Rendah sikit martabat. Yang kenapa? Kalau dia tak sukakan lawyer tu, apa buat? Dia boleh ganti lawyer lain kan. Begitulah. Orang tawakal tu dia menyerahkan kepada Allah macam orang menyerahkan kesnya itu kepada peguam. Jadi rendah lah tu, tapi ada lagi lah sikit-sikit tawakal itu. Yang kedua, diibaratkan seperti seorang anak kecil bergantung kepada maknya. Apa faham? Mak. Kerana dia tahu maknya itu tidak akan membiasakan dia. Dia tahu maknya itu kasihkan dia. Dia tahu maknya itu sayangkan dia. Mak itu tak akan mencederakan dia. Sebab apa faham? Mak. Nak makan? Mak. Nak minum? Mak. Nak tidur? Mak. Nak mak. Macam kita kan itulah. Ya. Kita ni tak boleh tahu. Kalau mak dia tahu lah ya.
Tak ada pula nak makan bah, tak ada. Abah tak beli dia macam. Itu sebab budak besar ni dia kalau bagi duit pun sabar. Sabar. Mak ayah ngedit ni tengok. Tahu ngedit? Gitulah. Macam je. Itu tinggi sikit pangkatnya daripada tawakal yang pertama tadi. Dan tadi dia serah kepada lawyer. Yang kedua dia macam menyerahkan apa saja kehidupannya pada maknya. Tinggi sikitlah ya. Yang ketiga ini lagi tinggi darjatnya. Macam orang mati berhadapan dengan orang yang mandi mayat. Ada protes ke? Ada protes tak? Jangan datang sini, geli aku. Tak ada. Mana ada ya? Apa aja dibuat orang mandi mayat tu, dia terima aja. Kalau dia mati tengah senyum, senyum aja dia. Korek tak mana pun dia senyum juga. Macam itulah tawakalnya. Macam orang mati ataupun mayat menyerahkan dirinya kepada orang yang memandikan mayat itu. Itu tawakal yang tertinggi. Ya, tawakal yang tertinggi apa namanya darjatnya. Jadi kita pilih yang mana hendak. Macam mengengage satu peguam ke, atau bergantung kepada maknya ke, ataupun macam mayat di hadapan orang yang memandi mayat. Itu kalau kita baca kitab Hidayatul Salikin ada ya. Baru lagi saya ingat dia pasal baru lagi saya ngajar bab tu. Kitab itulah kitab Hidayatul Salikin tu. Baik. Jadi yang ini tadi lebih kurang sedikit daripada darjat yang kedua tu. Tetapi dengan syarat bahawa tiada ia berpegang atas perniagaannya, dan adalah alamatnya bahawa tiada disusah hatinya dengan sebab dicuri orang akan perniagaannya, atau sebab hilang hartanya. Yang ini kalau nak hilang dah. Dicuri orang dah. Lantak dah, dia tak ada hatinya, tak tertambat dengan barang dagangan dia tu. Waktu semayang dia terus masuk masjid semayang, tak ada ingat pun nak curi-curi lain komen. Nak apa lantak dah ya. Dia bergantung dia hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tahu Allah takkan menganiayai dia. Ya. Dan jikalau ia berusahakan belanja bagi orang yang wajib, orang yang wajib bagi dia atasnya nafkah, atau ia berusahaan kerana berbuat kebajikan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin, padahal tiada membimbangkan oleh usahanya itu daripada zikrullah. Itu baca betul-betul ya, zikrullah. Jangan salah baca. Kalau salah baca zakar Allah kata yang itu jadi dia tidak membimbangkan daripada zikrullah. Dan daripada berbuat ibadah, tak ada membimbangkan untuk beribadah. Dan daripada aurat. Apa itu aurat? Wirid. Kalau satu wirid, kalau banyak aurat. Aurat ya. Maka adalah yang demikian itu terlebih mulia daripada orang yang duduk di dalam rumahnya yang tiada ia berusaha. Kalau dia berusaha tapi dia tidak tergendala, tidak terganggu usahanya tu, dan tidak terganggu komitmen dia terhadap Allah, ingatan dia kepada Allah, ibadah ni langsung tak terganggu, ini lebih tinggi daripada dia duduk di rumah aja tak ada apa usaha. Yang ini lebih besar pangkatnya, lebih baik pangkatnya ya. Lebih baik martabatnya daripada dia duduk di rumah langsung tiada usaha ya. Sebab tawakal ni bukan menafikan usaha dan ikhtiar. Rasulullah pun suruh apa? Tambatlah kaki unta kamu, kemudian baru berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam konteks kita hari ini apa nak buat? Macam mana? Tambatlah unta kamu. Macam mana? Kunci dalam tokar kamu tu, bubuhlah penggera dia, kemudian baru bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau dibiarkan kita masuk ke supermarket tu, enjin pun tak bertutup, macam mana? Enjin pun kok pintu terbuka je macam. Lebuh dalam tokar tu ya. Jadi usaha dulu, kunci dulu tokar tu. Ya, pasang penggeranya. Tinggal ke di tempat orang yang ramai, jangan tempat-tempat seorang-seorang ya. Kalau tempat-tempat sunyi itu yang kadang-kadang sudah ada teromen pecah aja. Pasal dia tidak dia tawakalnya tak betul. Itu dia. Baik. Mana ke dia? Dah hilang.
kerana berbuat kebajikan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin, padahal tiada membimbangkan oleh usahanya itu daripada zikrullah dan daripada berbuat ibadah dan daripada aurat, maka adalah yang demikian itu terlebih mulia daripada orang yang duduk di dalam rumahnya yang tiada ia berusaha, ya. Orang tak ada berusaha ni, dia semata-mata itu kadang-kadang dia boleh jadi jabariah. Itu yang risau tu, ya. Takut dia boleh menyerah 100% kepada Allah je. Sampai tak semayang pun dia serah kepada Allah juga. Ini risau tu. Ya. Kenapa kamu tak semayang? Allah dah takdir dengan aku tak semayang. Tak adalah aku semayang. Kata itu jabariah. Ya, kita takut itulah tu. Adapun bahagi yang kedua itu, iaitu memelihara akan manfaat yang telah ada padanya. Ya. Mula-mula benda manfaat tu nak dicari, ya. Itu bahagian tawakal ni sebelum ini kita dah baca dah. Ya. Bila dah dapat nak dipelihara, itu tidak keluar daripada tawakal, tidak keluar daripada tawakal. Ya, dah beli tawakal, peliharalah, belilah kunci, belilah pentera dan sebagainya. Ya. Jangan ada bio gitu aja. Ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi mendapatkan benda itu, itu usaha, ya, untuk mendapatkan satu benda manfaat tu. Kita kena cari. Yang ini memeliharakan manfaat itu setelah dia ada padanya. Maka jikalau ada padanya itu orang yang wajib atasnya belanja, maka harus bagi orang yang tawakal itu menaruh menaruh hartanya akan belanja orang yang wajib atasnya belanjanya itu sekira-kira mencukupi setahun. Kalau kita terpaksa bagi gajikan orang untuk menjaga harta kita, maka harus kita bagi gaji pada dia kadar belanja setahun untuk dia. Tahun itu maksimum dia, kadar setahun untuknya. Demikianlah diperbuat oleh Nabi SAW pada hak isi rumahnya. Nabi pun macam itu juga. Kadang-kadang disimpan barang makan tu tahan setahun. Kerana yang demikian ini, yang demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Tak ada pula orang kata Nabi itu tak ada tawakal. Tak ada. Semua orang kata Nabi itu orang yang paling tawakal dalam sejarah, ya. Tapi Nabi pun ada pernah menyimpan barang makan sehingga setahun lamanya. Boleh, ya. Kita pun boleh lah. Tapi kalau dah sampai sejuta, kalau setahun makan sejuta, ya. Ya, setahun makan berapa agak kita makan? Kalau sebulan 300, setahun berapa? Baru 36,000. 40,000 tu boleh lagi lah. Kalau ada duit 200,000 simpan juga, itu dah keluar dari tawakal lah, ya. Maka jikalau tiada ada padanya itu orang yang wajib atasnya nafkah, tak ada, tak perlu jaga, tak perlu apa, tak perlu, ya. Seperti ia seorang diri, kahwin beda, dia seorang solo aja. Apa yang nak jaga kan? Serta pun tak ada. Maka yang terlebih tinggi darjat tawakalnya itu bahawa mengambil akan harta yang padanya itu akan sekadar hajatnya di dalam waktu jua, iaitu sekadar makannya dan pakainya pada waktu itu jua. Sekadar dia makan hak itu, hak cukup itu, seminggu ke 2-3 hari ke, hak itu aja, jangan sampai setahun, ya. Itu ke pakaiannya, sekadar dia boleh tahan sebulan ke 2 bulan ke, tak apalah. Jangan lebih dari itu, sekadar hajatnya saja, iaitu sekadar makannya dan pakaiannya pada waktu itu jua. Dan jikalau ia berkehendak kepada tempat kediaman, harus ia membeli akan rumah sekira-kira hajatnya jua. Beli rumah tak apa, tak salah, ya. Sekadar hajat, kerana rumah itu untuk melindungi diri, melindungi isteri dan anak-anak dia. Boleh rumah tu. Tapi rumah tu pun besar kecilnya pun kena ambil kira juga, ya. Jangan sampai dia ada anak 2, rumah sampai 18 ada bilik. Itu tak ada lah, ya. Anak 2 ada biliknya, begitulah lebih kurang, ya. Ikut apa? Ikut keperluan dia semasa itu. Sekira-kira hajatnya juga. Dan yang lebih daripada sekadar hajatnya itu, maka disedekahkannya kepada orang yang fakir. Nak belilah rumah sampai 18 bilik, tapi 10 bilik bagi pada orang fakir. Contohlah, ya, suruh dia duduk situ free of charge, jangan minta sewa, umpamanya lah, ya. Kalau rumah, begitu juga makanan dan sebagainya, perlu dia aja. Mana yang lebih, sedekahkan kepada orang lain.
Dan yang miskin, fakir dan yang miskin, dua tu, fakir dan miskin. Dan diperbuat akan segala kebajikan yang manfaat di dalam akhirat. Ya, bila kita bagi itu maknanya manfaat dalam akhirat lah tu. Dan darjat yang terkebawah daripada itu, ada lagi ke bawah lagi daripada itu, bahawa ia menaruh akan hartanya sekadar mencukupi akan belanjanya 40 hari. Itu Quran tu. Atau kurang. Itu kurang lagi tu ya. Darjatnya rendah sikit. Dan yang lebih daripadanya disedekahkan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin. Diperbuatnya akan segala kebajikan yang manfaat di dalam akhirat. Dan adalah darjat ini bersalah-salahan ulama ahli sufi. Ada pendapat-pendapat yang berbeza lah. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan tentulah ikut pendapat masing-masing. Tapi tak ada yang mengatakan sampai sejuta ke, tak ada ya. Kata Sahil bin Abdullah, ini seorang Sahil bin Abdullah ni pernah satu ketika dia belinya tepung 1 dirham, kemudian diulinya, dia buatnya guli tepung tu kira-kira 360 butir. Itu dia makannya satu sehari selama setahun. Ini orangnya namanya Sahil bin Abdullah. Dia tengah nak belajar zuhud macam itulah ya. Sehari sebutir. Itu minum air. Itu aja. Guli tepung itu minum air. Guli tepung minum air. Itu aja selama setahun. Siapa boleh buat angkat tangan? Try lah ya. Jadi macam Sahil bin Abdullah. Lepas itu dia makan macam biasalah, tapi dia udah terlatih. Dia makan pun tak ada kenyang benar, begitulah, dah terlatih zuhudnya. Tapi itu sahabat dulu ya, kan kena hari baru lepas makan mi ajak dia makan roti canai. Batal lagi. Tengah makan roti canai datang pula capati, batal lagi. Itu Sahil bin Abdullah ya. Adalah yang demikian itu. Kata Sahil bin Abdullah, Al-Tustari adalah yang demikian itu keluar daripada tawakal yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam akhirat. Jadi kata di Sahil lebih daripada 40 hari itu keluar daripada tawakal. Dia dah tak ada tawakal lagi lah maksudnya ya. Dan kata Ibrahim Al-Khawas, ini satu orang lagi ulama namanya Ibrahim Al-Khawas. Banyak ulama nama Ibrahim tau. Satu lagi siapa? Ibrahim apa? Ibrahim bin Adham. Yang bukan ulama apa? Ibrahim Ista, itu aja. Yang lain tu ulama-ulama terkenal begitu ya. Ibrahim bin Al-Khawas. Kata Ibrahim Al-Khawas, apa dia? Mana ke dia? Dah hilang Al-Khawas ni pun. Nanti tak, tiada pun tak jumpa. Mana dia Ibrahim? Dia hilang, Ibrahim hilang. Jodoh cari, kira apa boleh? Tengah-tengah. Sahil bin Abdullah, ni Ibrahim Al-Khawas. Tiada keluar ia daripada darjat tawakalnya itu. Ini kata di Sahil tadi keluar ya. Kata Ibrahim tak keluar. Tak keluar daripada darjat tawakal tu, masih tawakal lagi, kata Ibrahim Al-Khawas. Sebab menaruh akan harta yang mencukupi 40 hari, belum keluar lagi. Dan hanya senyap keluar ia daripada darjat tawakal ini dengan sebab menaruh hartanya lebih daripada 40 hari. Lebih dari 40 hari baru keluar. Kalau sekarang 40 hari belum keluar lagi ya. Kata di Ibrahim Al-Khawas. Lebih daripada 40 hari. Dan kata Abu Talib Al-Maki pula. Abu Talib bukan Abu Talib pasangan Nabi tu kan ya. Ini orang lain. Ini ulama lain namanya Abu Talib Al-Maki. Al-Maki tu apa? Dia maki orang dia. Apa dia? Al-Maki. Dia duduk di Mekah. Ya, Al-Maki itu dia orang Mekah. Sebut Al-Maki. Kalau Madinah Al-Madinah ya. Kalau kampung Al-Kampari. Itu dia. Ini Al-Maki ya, Abu Talib Al-Maki. Maka tiada keluar daripada darjat tawakal dengan sebab menaruhkan harta yang mencukupi beberapa bulan. Bukan 40 hari je, berapa bulan pun tak apa. Atau menaruh yang mencukupi setahun sampai setahun. Dengan muafakat ulama ahlu sufi itu. Ada ulama-ulama lain muafakat. Kata kalau setakat setahun belum keluar dari tawakal lagi.
Jadi kita boleh ambil yang mana-mana lah. Kerana semua tu ulama belaka. Ibrahim Al-Hawas ulama, Sahil bin Abdullah pun ulama, Abu Talib Al-Makki pun ulama. Pilihlah yang mana-mana. Itu menandakan apa? Keluasan ilmu Allah. Islam tu bukan agama dogmatik. Tahu apa arti dogmatik? Bukan agama yang sempit. Bukan dia mesti begitu. Tak ada. Dia ada kelonggarannya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Itu ikutlah ya. Jangan sampai melampaui batas. Itu tak boleh lah. Jangan sampai miskin benar pula tu. Nanti akan kita baca. Adapun bahagian ketiga itu dengan mengerjakan sebab yang menolakkan sesuatu yang memberi mudarat. Ini habis. Tadi yang manfaat saja. Ini kita mencari mendatangkan sebab yang menolak daripada mudarat. Ya. Kita ni dalam hidup ni ada benda manfaat yang kita hendak. Yang kedua ada benda mudarat yang nak kita tolak. Ini dalam bab ini. Adapun bahagian yang ketiga itu dengan mengerjakan sebab yang menolakkan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang belum sampai kepadanya. Belum lagi tapi kita berusaha untuk menolak kemudaratan. Maka iaitu seperti lari ia daripada dinding. Daripada diwal. Diwal tu dinding lah ya. Lari ia daripada diwal yang cedera, yang cenderung, yang dah sengit. Diwal yang cenderung, yang hendak roboh akan dia. Lari daripada itu bukan bilang tawakal namanya. Yang dah nampak dia roboh tu duduk lagi sandor dekat itu, lantak lain nak roboh-roboh dia lah. Pakai hancur lah ditimpa di dinding dia. Larilah. Ya. Yang hendak roboh akan dia dan seperti ia lari daripada binatang yang buas. Udah nampak harimau depan tu tengangir je mula. Orang tawakal kata ni lantak lah nak makan-makan je lah. Pakai rangup dia kerja di harimau tu. Ya. Ada ular dah siap nak matuk. Itu patutnya. Ketika itu larilah. Keledak dia patuk lah. Atau lari daripada binatang yang buas yang hendak menangkap akan dia dan seperti ia lari pada rumah yang hendak roboh. Rumah tu dah nak roboh benar dan barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dia. Kerana yang demikian itu tiada menghilangkan tawakal. Lari itu bukan makna dah hilang tawakalnya tak. Masih lagi dia tawakal. Lari itu masih dalam batas-batas syariat lagi. Kerana Allah suruh lari. Dah tahu benda bahaya jangan jangan dihampiri bahaya tu. Ada tahu benda tu racun jangan diminum. Kerana ada ayatnya apa ayatnya? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda tu bahaya, sudah tahu benda tu mudarat, sudah tahu benda tu merosakkan jiwa, merosakkan kesihatan, merosakkan diri kita lah. Jangan kita ceburi, jangan kita tunjuk berani, jangan kita langgar ya. Dah tahu tu jangan dilanggar. Jauhilah daripada benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat. Ya. Kerana yang demikian itu tiada menghilangkan tawakal. Kerana yang demikian itu diharamkan oleh syarak. Kalau kita pergi juga hukumnya apa? Haram. Ya. Dan nampak traffic light tu merah. Nampak belum tokar banyak. Lantak nak langgar lah. Kita pun langgar traffic light merah. Tu macam? Datang lori dom langgar macam? Haram hukumnya tahu. Mati katak aja kalau mati. Sebab itu traffic light ni kalau dia tidak membahaya tak boleh langgar, tak ada dosa. Tapi kalau betul-betul mendatangkan bahaya, masa itu tak boleh langgar. Kerana itu mati katak je namanya. Pasal sudah tahu nampak kereta tu lalu-lalang laju pula tu. Motor laju, lori laju, motor laju. Lantak lah nak langgar lah kita dom lah. Itu mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya jangan kamu jatuhkan akan diri kamu itu kepada kebinasaan kamu. Baik, ketahui olehmu bahawasanya segala sebab yang menolakkan sesuatu yang memberi mudarat itu terbahagi kepada atas 3 bahagi. Ini bab lain ya, kita menolakkan mudarat. Ada tiga cara nak menolakkan mudarat tu. Ada 3 bahagi ya.
Pertama, yakin ia yakni menolakkan pada adat itu akan sesuatu yang memberi mudarat akan dia, iaitu seperti yang tersebut. Dia yakin bila dipukulnya ular tu, mati ular tu, hilanglah mudarat. Bila dia lari, binatang tu tak ada ngejar lagi, maka hilanglah mudarat tu. Dia yakin sungguh-sungguh cara dia tu memang berkesan untuk mengelakkan mudarat. Itu cara yang pertama, dia dah yakin betul-betul. Dia dah yakin kalau dia sesama makan Panadol, hilang, dah yakin betul-betul tu. Hilang. Biasanya kau itulah, bukan dia pegang Panadol, tidak ya. Yang itu tidak juga tidak juga menghilangkan tawakalnya, kerana dia dah tahu kesannya. Begitu juga lari lagi binatang tu, bukan menolak atau bukan menafikan tawakalnya, tak ya. Yang kedua, maznun zon. Maznun tu daripada zon. Zon tu kuat rasa hati. Bukan yakin lain ya. Zon ni kuat rasa hati sama ada betul atau salah. Itu namanya zon. Maznun, yakni tiada yakin ia menolakkan akan membinasakan itu. Tak yakin, tetapi ditempatkan pada tempat yakin itu, seperti ia memakai munajat di dalam perang pada ketika sembahyang kerana memelihara daripada datang orang kafir yang hendak membunuh akan dia, dan seperti ia menutup pintu rumahnya kerana ia memelihara akan hartanya daripada pencuri, daripada dicuri oleh orang dan sebagainya. Bukan yakin ya, tutup pintu, kalau orang nak masuk, masuk tak? Masuk juga. Kunci kalau orang nak masuk, boleh tak? Boleh juga. Tapi dia buat juga tu di atas dasar zon. Kalau aku kunci nanti susah sikit dia mah. Tak adalah dia nak ada ya. Tak adalah dia nak masuk lagi katanya. Jadi buat itu supaya kita zon berat mengatakan selamat. Macam kita nak jalan jauh lah, tinggal rumah tu apa buat? Kunci elok-elok lagi. Kabur pada orang yang hantar surat khabar tu. Orang hantar surat khabar tu penting tau. Jangan biarkan surat khabar tu tum depan rumah berlonggok-longgok. Tahu orang tak ada rumah tu. Ya. Lepas tu kalau dekat dengan badan polis, pergi report polis. Lepas tu berjalan ya. Tak ada pula jadi masalah yang tu. Tidak pula dia membatalkan tawakalnya. Macam tu, nak mengelakkan daripada mudarat ya. Begitu jugalah kita ada rukun tetangga umpamanya, nak mengelakkan daripada pencuri, kita gilior-giliorkan orang sebagai mengawal harta kita tu. Itu tidak menghilangkan tawakal ya. Itu namanya maznun ya. Zon, cara yang kuat hati tu mengatakan cara ini adalah berkesan. Itu namanya maznun. Yakin tak ada ya. Tak ada macam pertama tadi. Yang ni tiada yakin ia menolakkan yang membinasakan itu tak yakin, tetapi ditempatkan pada tempat yakin. Dia macam yakin juga, tapi sebenarnya tak yakin. Ditempatkan pada tempat yakin itu seperti ia memakai senjata. Dalam perang dia ada senjata. Macam orang dulu ada je golok pinggang ni. Kalau ada orang nyerang, aku ada golok ni. Macam itulah. Padahal kadang-kadang tak ada juga apa, tak ada kesannya yang goloknya. Tapi saja nak muatkan hati tu. Ya. Ketika semayang, dia tengah semayang tu dia pakai senjata kan. Kalau datang dia nembak, aku tembak balik kan ya. Kerana memelihara akan daripada datang orang kafir yang hendak membunuh akan dia. Dan seperti ia menutup pintu rumahnya kerana ia memelihara hartanya daripada dicuri oleh orang. Dia tahu pencuri banyak, maka dia tutup rumahnya, pintu rumah. Dia nak keluar, tutup pintu rumah. Dan barang sebagainya. Maka adalah yang demikian itu tiada menghilangkan tawakalnya itu. Yang itu tidak hilang tawakal dia, masih tawakal lagi ya. Seperti ia mengikat untanya, bukan mengikut tu ejen mengikut, sebenarnya mengikat mengikat untanya kerana takut akan hilangnya. Unta tu ikat dulu kakinya, lepas tu baru bertawakal. Takut akan hilangnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang Arab tatkala melepaskan untanya, maka bersabda ia apa dia? Aqilha, ikat kakinya dulu. Wa tawakkal. Lepas itu baru berserah kepada Allah Taala. Ikat olehmu akan untamu dan tawakal engkau atas Allah Taala. Itu yang kedua tadi ya.
Zon, maznun, dia zon, dia tahu cara itu adalah berkesan untuk memelihara daripada sebarang mudarat, itu namanya maznun. Yang ketiga mauhum tu waham, kata waham, tahu zon ada, syak ada, waham ada. Itu dalam akidah kita belajar, tanpa syak, tanpa zon, tanpa waham. Waham tu artinya berat mengatakan tak boleh, tapi buat juga. Berat mengatakan benda itu tak berkesan, berat yang negatif daripada positif. Itu waham. Ya. Artinya 30% percaya, 70% tak percaya. Dalam akidah waham terima tak? Tak terima. Zon terima tak? Tak terima. Yang terimanya yakin. Itu bab akidah. Tapi kalau bab fiqh, zon terima tak? Dah yakin, dah gelap, nampak matahari tak ada. Boleh tak buka puasa? Boleh, ya. Itu zon namanya. Udah bunyi, udah azan orang masjid, boleh tak buka puasa? Boleh. Padahal itu bukan yakin. Yakin apa? Nengok matahari baru betul-betul yakin. Nampak matahari itu jatuh betul-betul. Ini dengar orang azan di radio, boleh pakai tak? Boleh. Tapi itu pakai zon namanya, bukannya yakin. Ini lagi teruk waham. Ya, lagi teruk. Yakin mengatakan belum lagi. Itu apa? Yakin yang lebih rendah daripada zon tadi, ya. Itu namanya mauhum dalam perkataan waham, ya. Yang ketiga mauhum, yakni syak, ia akan menolak, akan memberi mudarat itu, seperti ia membakar akan telapak kakinya dengan besi, yakni bakar itu kerana menolakkan daripada kena penyakit sejuk. Dia sejuk, ambilnya besi, dibakarnya besi itu merah, betul dia sepuhnya pada pada tapak kaki je. Nakkan hilang sejuk tu, hilang sejuk. Ya, hilang kan? Melecur lah, melecup lah tapak kaki tu. Itu waham namanya. Benda yang kemungkinannya tak jadi, kemungkinan besarnya tak jadi, tak berhasil ke hajat dia, itu namanya mauhum, waham. Itu orang bingung ke orang cerdik tu. Ya, membakar akan tapak kakinya dengan besi, yang dibakar itu kerana menolakkan daripada kena penyakit sejuk. Lagi, seperti ia memakai azimat kerana menolakkan penyakit. Ini ramai ni orang Melayu yang ramai ni, pakai azimat, tolak, dapat tolak bala, dapat jadi kebal ke. Ya. Tapi ingat, banyaknya muda-muda yang tak ingat, orang tua tak ingat. Bukan Sungai Kelah, Sungai Cuh. Ya tak? Pergi Sungai Cuh, ada cincin Sungai Cuh. Tu. Ya, ingat kebal tu. Berani benar lepas tu. Mujur lah tak ada dalam mancung. Kalau mancung tak tahu lagi. Ya, itu dia. Itu azimat, ya. Kerana menolakkan sakit, kadang-kadang penyakit, pakai azimat. Maka jikalau berkehendak pergi-pergian, maka ia mengambil alamat kebajikan. Perginya itu dengan burung yang terbang. Dia tengok burung terbang tu, cuaca elok ke dah burung tu, dia nampak itu nak hujan, itu nak guruh, itu dia ngikut tanda-tanda. Itu namanya apa? Waham. Bukannya yakin, bukannya zon pun, ya. Ya, dengan burung yang terbang. Ya, macam tukang telik pakai burung tu lah. Siapa ada pernah tengok tukang telik pakai burung tu? Dia ambil orang tu, letak atas burung tu, atas kad, ya. Betul, datang burung tu patuk, keluar, dia pun baca. Kamu lagi 3 hari nak mati. Udah, risau je, ya. Padahal kalau tukang burung, tukang telik tu, dia tahu betul-betul ilmu telik. Dia tak ada kerja itu, banyak kerja lain lagi, ya. Ada satu kes, tukang telik tu kena rompak. Dia rompak ada orang. Kalau dia tahu betul-betul boleh telik, takkan kena rompak. Ya, ini dia rompak ada orang. Maknanya dia pun tak tahu nasib orang. Nasib diri dia pun tak tahu. Itu tukang telik tu, ya. Seperti ia memakai azimat kerana menolakkan penyakit, maka jikalau berkehendak pergi-pergian, maka ia mengambil alamat kebajikan perginya itu dengan burung yang terbang. Dan seperti mengambil alamat kebajikan itu dengan bertenung. Tengok tenung nasib pula. Dia pergi ni elok, kereta elok. Macam orang nak kahwin lah. Orang nak kahwin kan, ada bertenung dulu. Tengok ni kamu ni jodohnya macam mana. Ya, dengan ni macam-macam timbul fitnah kadang tu. Ya.
Sebab dia bertenung-tenung nasib tu, itu yang marah apa Allah haram kan tu. Bertenung nasib tu pakai undi-undian tu. Mengambil alamat kebajikan itu dengan bertenung, maka adalah mengerja yang demikian itu menghilangkan martabat tawakalnya. Kalau ini mauhum ni hilang martabat tawakal, tak ada lagi tawakal lagi dah. Dia dah jadi orang-orang awam lah, orang kebanyakan tawakal, tak ada zuhud, tak ada apa, tak ada dah ya. Yang ini menghilangkan martabat tawakalnya. Bersalahan ia memakai baju jubah, itu lain. Nak hilangkan sejuk dia pakai jubah, itulah tak apalah ya, sebab ada ikhtiar ya. Memakai baju jubah ketika hendak keluar, ketika ia berkehendak keluar kepada tempat yang sejuk, dia pakai jubah, kerana jubah tu tebal ya. Yang itu tidak hilang tawakalnya. Maka iaitu tiada menghilangkan martabat tawakalnya itu. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasifil mutawakkilina illa bitarkil kayyi warruqbati wattiyarati walam yasifhum bi annahum idza kharaju ila mawdi'in baridin yalbasu jubbatan wal habbatu tulbasu daf'anil mibardil mutawaqqi'ah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada mensifatkan orang yang tawakal itu melainkan dengan meninggalkan membakar kakinya, macam tadi ya, tak ada buatnya, membakar kakinya atau tubuhnya dengan besi yang dibakar itu, dan meninggalkan ia memakai azimat, iaitu kalau dia pakai azimat tak ada tawakal lagi lah. Kalau dia tak pakai itu masih tawakal lagi ya. Memakai ia akan azimat dan meninggalkan dia akan mengambil sempena dengan burung terbang. Jangan tengok burung pula pada ketika ia hendak pergi-pergian, dia nak musafir tak ada tengok burung dulu. Atau meninggalkan dia bertenung pada ketika ia berkehendak berbuat akan sesuatu, iaitu kalau ditinggalkannya dia masih lari dalam lingkungan orang yang bertawakal. Kalau dibuat habis, tak ada tawakal lagi dah ya. Ya. Apabila keluar mereka itu pada tempat yang sejuk, maka jangan ia memakai akan baju jubah. Jangan memakai akan baju jubah, dan adalah baju jubah itu dipakai kerana menolakkan bagi sejuk yang memberi mudarat. Kalau tak ada mudarat, tak ada pakai jubah dah. Yang lagi akan datang itu, itu bahagian ketiga. Ada pun bahagian yang keempat. Sampai panjang mana? Udah tu habis ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berhenti, bersama dengan kita ni ada kawan saya ni, namanya Amran bin Harun. Dia daripada Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia, pendeknya PDS. Aku dah mentah lah ini, Pusat Dakwah Serantau. Jadi biarlah dia sendiri nerangkan. Silakan. Silakan. Boleh sekejap ya? Sikit pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Fadil Ustaz Ibrahim, selaku Tuan Guru kita pada hari ini, Tuan Haji